Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk subjek sirah hari ini kita akan mempelajari unit 2 tajuk ibadah. Okey, bagi murid-murid yang sudah ada buku, boleh buka muka surat 11. Okey. Tajuk hari ini adalah ibadah dan pengkhususannya kita akan jumpa dua tajuk kecil iaitu ibadah solat dan juga azan. Okey, kita akan pergi kepada ibadah solat dahulu. Solat merupakan sendi atau tiang agama. Solat difardukan kepada umat Islam pada tahun ke-10 kenabian. Kefarduan solat diasaskan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput khas menerima kefarduan solat di tempat yang tinggi, iaitu di Sidratul Muntaha. Pada awalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat sebanyak 50 waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberi keistimewaan dengan mengurangkan bilangan waktu sehingga 5 waktu sahaja. Okey, sehari semalam. Walaupun begitu, pahalanya tetap sama seperti 50 waktu. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan solat dengan menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Baginda solat sebanyak 2 kali sehari semalam. Ibadah solat merupakan ibadah teras dalam Islam. Sekiranya ibadah ini tidak dilaksanakan, bererti Islam seseorang itu masih tidak sempurna. Okey, seperti yang kita tahu, ibadah solat merupakan rukun dalam rukun Islam. Okey, seperti yang kita tahu, rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah dan yang kedua mendirikan solat 5 waktu. Okey, jadinya dekat sini dalam tajuk hari ini kita akan membincangkan tentang ibadah solat, di mana ibadah yang merupakan ibadah wajib, iaitu perkara yang sekiranya seseorang tidak melaksanakannya, bererti Islam solat itu masih tidak sempurna. Sebab ia adalah rukun. Jadi bila rukun, hukum untuk solat adalah wajib. Sekiranya seseorang itu tidak mampu melakukan solat secara berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Okey, tidak boleh duduk, dibenarkan untuk mengiring. Tak boleh mengiring, boleh terlentang. Okey, kalau tak boleh terlentang, buat isyarat mata. Tak boleh menggerakkan mata, dia boleh untuk menggunakan isyarat hati. Okey, maksudnya kat sini, walau macam mana sekalipun keadaan kita, hukum solat itu adalah wajib. Jadi, dalam subjek sirah hari ini menceritakan tentang sejarah. Macam manakah, bilakah, di manakah pensyariatan ibadah solat itu bermula. Jadi bila kita dah baca sama-sama kat sini, jadi kita tahu solat itu difardukan pada tahun ke-10 kenabian. Macam yang kita baca tadi. Okey, iaitu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' di Mi'raj maksudnya Nabi diperjalankan dan juga diangkat. Okey. Kisah Isra' Mi'raj kan kita memang dah sinonim dengan cerita tersebut yang berlaku pada 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu ibadah solat. Sekarang kita pergi kepada tajuk yang kedua, tajuk kecil yang kedua, iaitu azan. Okey, azan adalah amalan yang telah disyariatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pada tahun pertama Hijrah. Okey, tahun pertama Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbincang dengan para sahabat bagaimana cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Okey, pelbagai cadangan yang diutarakan kepada baginda seperti menyalakan api, meniup trompet, membunyikan loceng dan melaungkan azan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan azan. Abdullah bin Zaid Al-Ansari
pada suatu ketika ia berada di antara tidur dengan jaga. Datang seseorang mengajarkannya azan. Peristiwa itu juga berlaku kepada Sayyidina Umar. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal bin Rabah lafaz azan itu. Pada hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan Zuhur di atas Kaabah. Orang Quraisy yang hadir pada masa itu terperanjat. Perbuatan itu sengaja Rasulullah SAW perintahkan kerana azan mempunyai rahsia yang amat besar dan hikmah yang agung. Untuk makluman murid-murid, azan dekat muka bumi ni tidak pernah putus. Apa maksud tidak pernah putus? Maksudnya apabila waktu azan dah sampai kan. Contoh dekat Pahang azan pukul 7.23 untuk maghrib. Kemudian 5 minit kemudian azan di Kuala Lumpur. Jadi azan tak akan putus. Dia tengok atas lokasi di mana. Jadi waktu azan tu sentiasa dilaungkan. Sebab itu bila kita tengok di luar negara, di mana waktu malam, di negara kita waktu siang. Jadi waktu solat itu sentiasa dilaungkan, waktu azan tersebut sentiasa dilaungkan. Jadi sekarang kita dah tahu kan sejarah azan tersebut, macam mana, kenapa ada azan. Azan tu menunjukkan waktu masuknya waktu solat. Dalam azan itu sendiri tersembunyi, kalau kita faham maksud azan tu, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sendiri pun dah bawa maksud Allah Maha Besar. Kat dalam tu pun ada kunci-kunci kejayaan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Maksudnya sebelum kita nak berjaya, kita kena dirikan solat. Kena sahut suruhan azan dulu. Azan panggil solat kan, jadi kena solat dulu baru kita boleh mencapai kejayaan. Jadi banyak hikmah yang tersembunyi ni, yang Ustazah beritahu ni sikit saja. Sebenarnya banyak hikmah yang tersembunyi dalam azan tu. Yang penting dalam tajuk sirah hari ni kita kena ingat bila azan itu disyariatkan. Kena ingatlah azan ni dah disyariatkan setelah Rasulullah membina masjid pada tahun pertama hijrah. Ingat yang itu, sebab itu sirah. Ini sirah maksudnya sejarah. Bila azan disyariatkan. So kita dah tahu dah hari ni azan disyariatkan selepas Rasulullah membina masjid pada tahun pertama hijrah. Jadi kenapa azan ni ada? Sebab para sahabat, Rasulullah dengan para sahabat dah berbincang. Macam mana nak menentukan masuknya waktu solat? Jadinya selepas dah beberapa cadangan diutarakan, dan yang paling sesuai dan yang paling baik adalah dengan melaungkan azan. Sekarang kita tengok soalan. Tulis soalan dan jawapan dalam buku tulis. Ustazah ada soalan kat sini, jadi murid-murid cuma perlu salin soalan ni, kemudian jawablah. Dekat sini nombor dia macam terbalik sikit kan. Ada masalah teknikal, minta maaf ya. Soalan pertama, bilakah ibadah solat difardukan kepada umat Islam? Bila? Tadi kan kita dah bincang, dalam nota pun dah ada. Mengapakah azan perlu dilaungkan? Kenapa? Tadi pun Ustazah dah beritahu, dah ada dalam nota dan kita pun dah bincang. Kat situ ada masalah sikit lah ejaan. Ada huruf ain jadi huruf ngah jadi huruf ain. Sebab yang Ustazah guna ni dia tak ada tulisan jahwi. Yang Ustazah guna ni. Minta maaf lah ya. Tapi dalam nota Ustazah rasa Ustazah dah betulkan dah. Siapa yang ada buku boleh terujuk buku, sebab nota yang Ustazah ambil tu semuanya ada dalam buku. InsyaAllah bila buka sekolah nanti kita akan terus sambung sajalah. Kita akan sambung. Untuk minggu depan kita akan sambung ibadah puasa. Boleh tengok dalam buku tu, nanti kita akan sambung sahaja. Sebab Ustazah punya tujuan ambil dalam buku ni sebab Ustazah nak habiskan silibus cepat, kemudian kita boleh buat latih tubik untuk UPKK. Untuk subjek sirah itu sahaja. Ustazah harap membantulah. Ustazah harap penerangan Ustazah ni membantulah murid-murid untuk menjawab soalan ni.
Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.